Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Very good evening. Hari ini 10 minit malam. 1 hari bulan 8 tahun 2021, hari Ahad. Esok pada 2 hari bulan 8 tahun 2021 adalah hari Isnin. So esok akan buka market lah. Okay. Esok market akan buka. Esok ada US public holiday. Dalam kalender aku tak ada. Aku tak nampak lagi dalam kalender aku. Jadi aku ucapkan selamat datang. Siapa yang baru hadir dalam sesi ni, boleh komen di bahagian komen. Okay, boleh say hi, boleh perkenalkan diri, dah berapa lama trade, okay, dekat Forex. Boleh say hi. Dan apa khabar korang malam ni? Dan terima kasihlah aku ucapkan kerana sudi meluangkan masa dalam sesi kita ni. Sesi kita ni maybe kita nak buat sekejap sahaja. Dalam 10 hingga 11 minit malam mungkin kita nak buat sekejap sahaja. Ini adalah malam yang sangat penting. Sangat penting sebenarnya malam ni, sebab malam ini adalah penentu kepada trading kita pada minggu hadapan. Jadi seeloknya kalau sesiapa yang join session aku ni, kalau boleh korang berada di depan komputer lah, sebab aku akan tunjuk apa website yang perlu korang buka. Okay, dan semestinya website tersebut adalah percuma sahaja. Dan bagaimana kita nak scan berdasarkan website tersebut. Okay. Waalaikumsalam Faizal, terima kasih Faizal sebab sudi luangkan masa malam ni. Okay, sambil tu kita nak borak sikit berkenaan dengan esok lah market. So of course kita trade, kita nak pandang satu sahaja, iaitu market yang trending. Dan semalam kalau tak silap aku, Mike ada tanya soalan sebenarnya. Semalam Mike ada tanya soalan. Dia kata macam mana kita nak tahu trend tu berakhir? Macam mana kita nak tahu trend tu berakhir? So aku boleh jawab soalan tu, nanti aku akan jawab soalan tu. Dan kalau aku terlepas, tolong ingatkan aku tentang soalan tu. Okay? Boleh Faizal Baik. Ya, betul Mike. Nanti I will show you how we need to check either the trend is finished or not lah. Okay. And of course, so aku harap ini benda yang simple, tapi benda ni today ni we will discuss. This is a simple one, but kita kena buat benda tu every week. Benda tu kita kena buat every week. Kita tak boleh tak buat lah, melainkan on that 1 week and 2nd week or 3rd week tu kita ada position dan kita still hold. So we no need to to scan untuk dapatkan entry yang lain lah. Cukup kita boleh entry berkali-kali kita entry pada pair yang kita tengah dalam position tersebut. Okay? Okay, clear Semua dah ready? Boleh type ready dekat bahagian komen. Semua dah ready? Boleh type ready dekat bahagian komen. Kalau siapa dah ready. Ini session aku cakap terus terang, jarang aku jumpa cikgu yang terangkan pasal session ni, pasal scanner ni. Jarang sangat, sebab based on my experience, based on aku punya experience since 2015, bila aku nak trade di bursa, perkara yang paling penting adalah scanner. Scanner adalah perkara yang paling penting. Yang kedua barulah position, sama ada nak masuk, mana cara nak masuk. Dan yang ketiga barulah kita kata money management, pengurusan emosi, dan baru kita decide on TA nak masuk dekat mana. Salah kita scan, salah kita masuk, emosi kita akan kacau. Dan kita akan senang untuk close position tanpa kita faham apa yang akan berlaku. Okay, so jelas. Okay, yang pertama apa kita perlu buat, kalau korang ada Google Chrome, korang boleh guna Google Chrome. Kalau macam aku sekarang ni ada apa nama bendalah ni yang menggantikan Internet Explorer ni, apa nama dia? Aku pun tak tahulah apa nama dia. Yang menggantikan Internet Explorer ni, apa nama dia? Aku pun tak tahulah nama dia. Lupa nama ni.
Selain daripada Google Chrome ni, kita panggil dia sebagai Microsoft Edge. Kalau korang ada Microsoft Edge, korang buka Microsoft Edge. Kalau tak ada Microsoft Edge, korang tak payah buka Microsoft Edge lah. Buka Google Chrome pun boleh. Mana-mana. Kalau ada Mozilla Firefox, guna Mozilla Firefox. Okay. First of all, kat mana kita nak pergi? Kita ada dua tempat. Aku boleh tunjukkan dekat korang how to calculate pair secara manual, how to use ataupun scan pair secara sistem. Ada dua cara. Tapi malam ni aku tunjuk dekat korang cara untuk scan secara komputer lah, senang sistem. Ahmad Darmizi, Assalamualaikum, mantap sahabat. Waalaikumsalam Darmizi. Sihat So scanner ni paling penting. Kalau korang masuk kat mana-mana lah instrumen market, korang patut ada scanner. So malam ini ilmu yang aku ajar ni adalah percuma. Korang boleh gunakan. Aku mati nanti pun korang gunalah. Selagi mana benda ni tak disable lah ataupun tak dimatikan lah oleh dia punya producer. So apa pertama kita kena pergi adalah korang kena pergi di tradingview.com. Okay, masuk ke tradingview.com. Okay, sekejap Okay, apa yang korang kena buat sekarang adalah korang kena masuk di tradingview.com. Sekejap aku cuba check. Dah nampak masuk di tradingview.com. Clear tak website dia? Besar tak website dia? Aku rasa besar. Korang boleh nampak dengan tenang. So ini adalah aku punya account. First of all, dekat TradingView ni, ini adalah account aku, BBMA Trendband. Okay, korang boleh tengok. Tapi dah lama lah tak aktif account ni. Aku dah tidak mengeluarkan sebarang analisis aku lah. Okay. So trading ni dulu aku memang aktif dengan saham 91%, forex 4%, index 4%. Okay, so total lebih kurang 100%. Ini idea script ni ramai lah, banyak pengikut lah apa benda kan. Pengikut pun lebih kurang ada berapa? 119 followers aku ada. Okay, itu tak penting. Ini tak penting. Korang kalau nak follow, korang boleh follow. Korang kena, sama ada korang nak register ataupun tidak register, itu terpulang kepada korang lah. Okay. Lepas tu kita pergi ke penyaring. Okay, nampak sini penyaring, kita ada saham, penyaring forex dan penyaring kripto. Semalam Faizal ada tanya, macam mana dengan Bitcoin? Kalau Faizal nak saringkan kripto, Faizal boleh. Faizal, kau boleh pergi ke penyaring kripto dan kau boleh scan macam mana. Okay. So kita pergi ke penyaring forex. Okay. Bila kita masuk penyaring forex, sini ada banyak. Okay, kita ada banyak. Kita ada semua untuk korang saring. Ataupun korang nak minor sahaja, ataupun korang nak exotic sahaja, ataupun korang nak major pair sahaja. Bergantung kepada korang boleh pilih. So dalam case ni, aku akan pilih minor dan juga major. Ingat minor dan juga major. Dalam bahasa Melayunya, utama ataupun minor lah. Utama tu adalah major, minor tu yang pelik-pelik sikit lah. Okay. Kita selang masa, kita boleh pilih selang masa ni adalah time frame. Okey, selang masa adalah time frame. Memandangkan akaun ini adalah akaun yang bukannya berbayar, hanya dibenarkan sehingga daily sahaja. Kena ingat kalau dia adalah akaun yang bukan berbayar, dia hanya boleh scan di daily sahaja. Bermaksud, ini hanyalah untuk filter pada swing sahaja. Tapi kalau korang menggunakan time frame yang lebih kecil, contohnya H4 sebagai major time frame, korang kena subscribe lah benda ni. Nampak? Pantau perubahan dalam minit dengan penyaring harian tempoh masa. So kita hanya ada daripada monthly, weekly dan juga daily sahaja. So sekarang ini adalah weekly. Sekarang close, candle dah tutup. Sekarang ini kita nak scan on daily, untuk monthly, weekly dan juga daily. Okey, sebab esok adalah hari Isnin 2 hari bulan 8, satu permulaan hari untuk candle baru pada monthly. Okey, satu hari bermulanya candle monthly. Okey. So apa kita perlu buat? First of all, kita pergi dekat monthly. Okey, selepas kita pilih monthly, kita kena faham strategi apa yang kita guna.
dalam kes kita, dalam kes yang aku ajar beberapa hari sebelum ni, ataupun aku share dengan korang beberapa hari sebelum ni, kita menggunakan BBMA. Kita menggunakan BBMA. Dalam bahasanya adalah Bollinger Band Moving Average, BBMA. Okey. Dan kita faham kebanyakan entry yang Tuan Omar Ali sentuh dan tekankan hanyalah re-entry. Sebab ada 3 kod re-entry yang digunakan, iaitu re-entry, re-entry extreme, re-entry extreme extreme, re-entry extreme MHB. Extreme MHB. Dia boleh jadi REE, RRE, REM ataupun RME ke REM, dia macam itulah dia boleh jadi. So kita hanya nak scan counter yang boleh bagi re-entry sahaja. Counter ataupun pair yang bagi re-entry sahaja. So dalam kes yang aku nak sebutkan ni, apa contoh-contoh ataupun apa pemahaman kita yang nak menunjukkan dia akan ada re-entry. Tuan Omar Ali selalu sebut kalau ada momentum, dia ada re-entry. So bermaksud sekarang ini kita nak cari satu candle yang ada momentum. Yang ada momentum. Bermaksud candle itu dia close di luar BB. Candle yang close di luar BB. Okey, faham Scanner kita adalah candle yang close di luar BB. Macam mana kita nak scan candle yang berada di dalam BB? Nanti aku akan tunjuk juga. So sekarang ni yang kita nak tengok adalah candle berada di luar BB. Kalau dia ada uptrend, dia mesti close di luar BB uptrend lah. Maknanya upper BB lah. Kalau dia downtrend, candle tu mesti close di bawah low BB. Maksudnya low BB berada di atas dia. Okey? Kalau uptrend, candle berada di luar BB, BB tu mesti berada, upper BB mesti berada di bawah candle yang terakhir tu. Bermaksud candle tu dia close melepasi upper BB. Di bawah pun candle tu close melepasi lower BB. Yang itu kena faham dulu. Baru kita boleh masukkan dalam scan. Okey? So, selepas kita pilih monthly, major dengan minor, kita boleh pergi ke bahagian penapis. Ingat kita pergi ke bahagian penapis. Di bahagian penapis ni dia ada banyak. Nampak dia ada banyak. Okey, dia ada banyak dan kita pilih 3 dekat sini. Di sini dia ada 3. Dia ada semua deskriptif dan juga technical. Semua deskriptif dan juga technical. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu siapa yang belum follow channel aku di Facebook, korang follow lah channel aku, page aku tu di Facebook. Sebab aku akan live mengikut page lah, aku akan live dekat page tu. Okey? Dan korang boleh dapatkan informasi dari masa ke semasa. Kemudian kita berbalik pada yang ni, kita ada 3 semua deskriptif dan technical. Okey, macam aku cakap tadi, tak ada orang ataupun jarang aku jumpa cikgu yang ataupun mana-mana master yang mengajar pasal scanner ni lah. Assalamualaikum Chief. Waalaikumsalam Khairul. Kemudian kita pergi ke bahagian technical. Kita nak pilih technical sahaja. Sebab kita nak base masuk pada technical analysis. Betul tak? Kalau kita nampak semua ni, banyak juga kan? Dia ada percentage perubahan, peratusan perubahan. Perubahan 1 bulan berapa persen. Okey, kita tak nak tengok yang ni. Kita pergi dekat bawah. Kita pilih yang ini. Kalau korang nampak, aku cuba besarkan boleh tak? Aku cuba besarkan. Nampak aku cuba besarkan. Kita cari yang di sini. Sekejap kita cari. Okey, nampak di sini. Bollinger Band upper band 20 dan juga Bollinger Band lower band 20. Yang inilah yang kita nak pilih sebenarnya. Bollinger Band upper band 20, Bollinger Band lower band 20. Yang inilah kita nak cari sebenarnya. So bagaimana kita nak menentukan sama ada dia uptrend ataupun dalam keadaan momentum? Senang sahaja. Bila kita nak cari dia uptrend, kita kena faham Bollinger Band upper band dia mesti berada di bawah. Candle close
dia candle tu dah close di luar BB. Upper band tu dia mesti berada di bawah harga terakhir. Maksud harga terakhir tu, candle tu dalam keadaan uptrend, dia close di atas. Okey, jadi dekat sini bawah nilai akhir. Bollinger Band, upper band berada di bawah nilai akhir. Maksudnya last price close tu pada hari Jumaat tu. Dia berada di atas. Tapi di dalam case ni, case monthly lah. Kemudian kita tekan, dia tak ada kan? Betul tak dia tak ada? Nampak tak? Kosong. Memang tak ada apa-apa. Tiada simbol yang menepati kriteria anda, dia kata. Tak ada simbol yang menepati kriteria anda. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Kita pergi ke weekly. Dah monthly tak ada, kita pergilah weekly. Weekly ada banyak tak? Weekly ada banyak. Weekly ada major minor NZD AUD, JPY AUD, GBP AUD, Euro AUD, CHF NZD, Euro CHF Euro, CHF CAD, CHF AUD. Okey, sekarang kita kena pusingkan sikit pemahaman kita. Kita punya dalam broker, especially broker yang aku guna atau tak tahu broker korang, tapi kita tak ada CHF NZD. Kita hanya ada NZD CHF. Tapi kita punya scanner ni adalah uptrend. Untuk uptrend. Tapi memandangkan CHF NZD ni adalah tak ada dalam kita punya scanner, kita pusingkan NZD CHF ni sepatutnya dia downtrend. Kita kena faham macam tu. So CHF AUD uptrend, kita terbalikkan AUD CHF downtrend based on pada weekly punya candle. Weekly punya candle. Dan GBP AUD adalah Euro AUD ada, JBP AUD JPY AUD NZD. So bermaksud dekat apa sekarang ni, kalau korang perasan, kita ada AUD berapa pair? Kita ada 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair, 5 pair. 5 pair yang mana AUD berada di belakang. 5 pair yang mana AUD berada di belakang. Bila AUD berada di belakang dan semua 5 pair yang apa orang kata minor pair ni, dia berada di depan. Masa CHF di depan, Euro AUD, Euro dekat depan, GBP dekat depan, JPY dekat depan. So bermaksud AUD dalam keadaan yang paling lemah. Paling lemah pada minggu-minggu sebelum ini. AUD dalam keadaan paling lemah. Jelas? So kita dah nampak pair. Kita dah nampak, weekly aku dah ada. Aku nak tengok pair tu ada momentum dia keluar. Never mind. Kita pergi ke daily. Daily pun AUD. Daily pun AUD. Maksudnya ada satu candle, kalau tak adalah AUD, kita ada AUD CAD. Maksudnya AUD CAD tu, candle dia close melepasi low BB dekat bawah. Low BB, candle tu close dekat bawah. Itu bermaksud candle tu ada momentum dekat bawah. Jelas tak? Kalau korang jelas, korang boleh type jelas dekat bahagian komen. Tolong please, siapa yang jelas dengan penerangan aku, korang type jelas dekat bahagian komen. Sebab ini ilmu ni mahal tau. Ilmu mahal ni, setakat aku trade ni, Alhamdulillah aku tak pernah lagi aku jumpa cikgu yang bagi tahu pasal macam mana nak scan pair, especially in BBNE. So ini adalah satu milestone untuk aku share dekat korang supaya korang tak teraba-raba. Aku trade USD sahaja. Tapi kalau USD tengah ranging, takkan korang tak nak trade. Jadi kita nak trade ni pair yang ada momentum sahaja. Nanti aku akan tunjukkan dekat chart. So sekarang kita ada 2 pair daily. 2 pair daily yang mana kedua-dua pair tu adalah AUD, dan AUD ni dia tengah membuat momentum sell lah. Kita pergi dekat H4. Tak boleh. So kalau korang subscribe TradingView ni, korang boleh scan for H4. Dengan H1, M30, M15 korang boleh scan guna ni lah. So sekarang let's say kita tengok 2 pair. Sekarang ni baru kita pergi. Kita tengok pada 2 pair. Sekarang ni 2 pair kita ada AUD CAD, AUD CHF. Semalam aku ada mention AUD CAD, AUD CHF. DTF1 kita dah scan tadi. Kita kata daily. D1. Spec dia apa?
candle ada momentum sell. Sama dua-dua ni candle ada momentum sell. Kita pergi ke chart, kita pergi ke AUD CAD. Aku pangkah, aku masuk balik, kita pergi ke AUD CAD. AUD CAD. Where are you AUD CAD? Here AUD CAD. Kita masukkan BBMA. Kita pergi dekat ujung. Daily, ujung. See? Nampak tak? Korang nampak tak? Nampak? Jelas tak? Jelas. Bagus Alwi, jelas. Sekali lagi Cip, Khairul Anas, apa yang sekali lagi tu? Apa yang sekali lagi? Boleh tolong jelaskan? Okey, so sekarang ini kita dah nampak candle berada di bawah low BB, ada momentum sell. Kita jangan kisah tau. Syarat dia, kita jangan kisah yang ini ni. Yang MA high atau low, dalam kes ni MA low, 5 low tu, dia keluar daripada lower BB. Kita jangan kisah yang itu. Yang kita kisah adalah, kalau kita kisah yang itu, kita ingat ini candle ekstrim. Dia nak buat reversal. No. Kita banyak kali kena lipat sebab reversal. No. We cannot think about that. Kita kena fikir, okay, sekarang ada momentum. Kita nak buat apa? What we need to do? Apa yang kita kena buat? Kita kena buat adalah kita kena tanda. Ni, tanda sini. Tanda. Kita kena faham, re-entry adalah kita entry di MA berlawanan. Dalam kes ni MA berlawanan adalah 5-10 high. Tandakan sahaja. Kita kena faham, memandangkan dia adalah daily, every day dia akan berubah. 5-10 ni akan berubah. So kita every day kita kena buka chart every day, not every hour, not every 4 hour, no. Every day we need to open chart, we need to tanda. Kalau dia berubah, sebab every day dia akan berubah. Kita tanda, kalau dia berubah, tanda. Bila dia tanda, kita pergi ke H4. Nampak tak? Kalau kita tanda dekat sini, sepatutnya kalau nak ada reversal, candle kena menuju ke H4. Macam aku ajar 2 hari lepas, aku ajar sebelum ni, candle mesti menuju ke H4. Okey, kenapa? Boleh tak masuk dekat sini? Semalam aku dah mention kan, ni kat sini. Boleh tak masuk dekat sini? Bang, kita punya scanner adalah pada daily. Dan kita nak masuk re-entry pada daily. Betul? Kita tak nak yang ini. Kita tak nak. Melainkan, you ada scanner, you dapat scanner pada H4. You dapat scanner pada H4 dan you kata, oh ini ada momentum untuk sell ya, aku boleh masuk. Terpulang. Okey? Selepas kita tanda di area sini, dekat atas ni, di daily, di entry, di daily kan. Lepas H4 kita tahu, berdasarkan kes semalam kita belajar, dia patut bermain di MA50. Di H1 sepatutnya dia bermain di 200. Nampak Di H1 sepatutnya dia bermain di 200. Sama tak dengan kes re-entry di sini? Sama tak dengan kes re-entry di sini? Nampak Sama tak dengan kes re-entry di sini? Sama sahaja bang. Dia mesti bermain di 50. Nampak? Dia bermain di 50. Dan dia kena 50 tu di sini. Dekat sini yang dia kena 50. Di sini. Di sini dia kena 50. Sini 50. Kiranya dia bermain. Bermain ni bermaksud dia break, dia lepas 20 dan dia approach ke 50. Dia boleh kadang-kadang dia boleh break sedikit 50. Okey, dia boleh break sedikit 50. Okey, kemudian kita pergi di H4, di H1, dia mesti bermain di 200. Dia mesti bermain di 200. Nampak ini? Nampak dia bermain di 200. Dia approach 200. Okey, dia nampak dia approach 200. So kalau macam hari tu kita ada cakap, kalau kita nak re-entry, kita ada beberapa cara. Contohnya, kita kena pastikan candle to break
EMA 50 di H1 ataupun time frame ketiga. Dia break, baru kita ada re-entry. Okay, so kita faham So apa kita kena buat? DTF2 atau H4, kita kena waiting candle approach EMA 50. Sama kita kena tunggu candle H4. Dalam kes ni daily, TF2 ni adalah TF1. Oh no, sorry. Ini TF, ini H4. Sini H4. Back. Kita kena waiting candle approach EMA 50. Okay? What happened to H1? H1 pun kita kena waiting dia approach 200. Okay. Let's say re-entry done. Kita dah berjaya buat satu position re-entry. Based on daily punya time frame, then we already get a position lah. Maksudnya dalam kes ni, kita dah masuk dan kita dapat position di daily. How we need to make sure yang, macam mana kita nak pastikan yang candle tu dia tak berubah arah. Bila yang kita masuk dan entry tu jadi, kita terpaksa close position sebab entry tu tak jadi. Bila? Kita back to basic balik, macam aku beritahu, aku sharekan dengan korang beberapa hari yang lepas. Di H1 ataupun time frame yang ketiga, untuk membatalkan re-entry tu berlaku, 20 mesti cross 200. Kiranya kita kena tutup position. Sama macam kalau aku boleh bagi satu contoh di daily. Okey, sama macam contoh di sini. Kalau ada lagi lah, aku bagi contoh dekat sini satu re-entry dekat sini dia bagi. Kita pergi dekat H4. What will happen on H4? Okay, dia bagi dekat sini re-entry. Okay, dia bagi apa orang kata extreme apa semua tu. Kemudian di case macam ini, dekat sini dah terbatal. Di kawasan sini sudah terbatal. Kiranya kalau kita tanda, maksudnya di sinilah. Okay, kita pergi H daily. Okay, so maksudnya bila kita re-entry dekat sini, kita dapat re-entry dekat sini. Okay, kita hanya loss lebih kurang, kita tak loss pun, kita still profit dalam $10 kalau kita follow. Kita still lagi profit $10. Dengan syarat di time frame ketiga tu, bila berlaku crossover, kita kena close position. 20 crossover 200 di time frame ketiga. Jelas 20 mesti crossover 200 di time frame ketiga. Itu menyebabkan kita close position, kita tutup position. So dalam kes ni, kita boleh tambah if entry happen, SM stop loss when 20 cross over, 20 or mid BB cross over EMA 200 in TF3. Sama. Okay, ini pun H1 sama. Clear tak? Clear tak? Boleh komen tak siapa yang ada dalam ni? Boleh kata kalau clear, boleh bagi tahu clear. Boleh komen clear. Okey, so sekarang kita dah ada dua time frame. Okey, so kita pergi ke weekly. Sekarang dah weekly kan? Okay. Kita nampak apa? Secara pemahaman dia, secara lebih jelas, kita faham yang AUD sekarang tengah lemah. Kerana apa tengah lemah? Ada
dan juga CHF sekarang tengah menguat. Kenapa CHF tengah menguat? Pair-pair di depan ni adalah CHF adalah major. Dan sekarang ni kita dah buat beli. So maksudnya kita dah tahu AUD sekarang melemah, CHF adalah menguat. So sekarang ni kita kena cari mana-mana pair yang bertentangan dengan yang melawan CHF. Okey? Mana-mana pair yang melawan CHF. Aku bagi satu contoh. Kita pergi ke AUD CHF. Pair ni dia melawan CHF kan? AUD CHF. Kita pergi pada weekly dan kita pergi pada BBMA. Okey. Tadi kalau kita tengok dalam scanner, scanner beritahu apa? CHF AUD. CHF AUD ni buy. Maksudnya kalau CHF AUD tu buy, AUD CHF sell lah. Kalau CHF AUD buy, AUD CHF sell lah. Clear tak? Clear Senang cerita. So kita faham. Sekarang ini di CHF dia dah bagi satu re-entry dekat sini. Jelas Tuan Omar Ali kata apa? Biasanya ketiga ataupun keempat punya re-entry kita dah tak nak. So sekarang ni kita ada position, kita ada potensi untuk satu lagi re-entry based on weekly punya time frame. Kita ada potensi satu ataupun dua lagi re-entry untuk time frame weekly. So sekarang ni kita tengok ciri-ciri re-entry yang berlaku di time frame weekly. Macam aku cakap, kita nak cari momentum. Sekarang ni dah ada momentum tak? Candle close di luar BB, tapi dalam masa yang sama low BB, MA510 low dia tak keluar pun daripada low BB. So maksudnya dia tengah dalam keadaan momentum. Okey? So kita tanda, kita cuba tengok. Approach MA50 di time frame daily, approach 200 di time frame H4. Syarat kita bila kita nak close position based on H4 adalah 20 mesti crossover 200. Dalam kes ni 20 crossover tak lagi 200. Tak ada bang. 20 tak crossover lagi 200. So siapa yang dapat re-entry dekat weekly ni, dia masih lagi hold position dia. Ni dia masih lagi hold. So let's say dia hold berapa? Lebih kurang dalam 279, 280 pip. Kalau dia masuk 0.01 account standard, dia ada $28. Dia masuk 0.10, $280. Dia masuk 1.0, $2,890. Okey? So sekarang ini apa kita kena buat? Di kawasan sini kita tanda. Tanda bang, tanda cat. Kena tanda lah. Okey, kemudian nampak dia mesti bermain. Kalau dia nak naik ke atas, dia mesti bermain. Bermain ni maksud aku adalah yang dikatakan bermain adalah candle tu di atas mid BB, dan dia di atas tu maksudnya candle tu berada di antara mid BB dan juga MA50. Dalam kes ni downtrend lah. Dia mesti di atas mid BB dan dia bermain di area 50. Dia boleh close lah. Dia boleh close sikit di antara 50. Tapi biasanya dah tak ada momentum. Okey? Kita tandakan. Memandangkan kita nak entry pada weekly sebab scanner kita tadi tunjuk weekly. That means kita punya TF1 adalah weekly. Sini apa dia? Sini tadi Audi CHF juga kan? Okey, sekarang ni Audi CHF. Kita ada weekly. Okey, candle under momentum sell, betul. TF2 adalah daily. TF2 adalah daily. Waiting. Sama je. Waiting. Ini adalah H4. So sekarang ni kita dah ada dua CHF, AUD CHF. Dia bagi daily, dia bagi weekly. Mana kita nak pilih? Dalam kes ni macam mana kita nak pilih? How for us to make a selection? Macam mana kita nak buat selection? Senang saja kalau kita nak buat selection. We go to daily first. Kita pergi dekat daily dulu. Kita tengok berapa re-entry dia dah bagi. Okay? Dia dah bagi berapa? Dia dah bagi sekali. Okay, dekat sini dia dah bagi sekali. Kita jangan lupa dekat sini. Dekat sini tadi adalah kawasan weekly. Betul? Weekly kan? Betul? Kita dah tanda tadi. So dia dah bagi turun sini sekali. Maybe dia akan bagi satu lagi penurunan ataupun dua kali penurunan. Then boleh tak kita tanda dekat daily sini? Boleh. Bila kita dah tanda,
kita pergi dekat H4. Nampak tak apa jadi? Dia mesti approach. Macam mana nak kata di daily tu terbatal re-entry? Maksudnya kita tak boleh masuk re-entry di daily. Bila kita tengok di H1, 20 dah cross over 200. 20 dah cross over 200. Sebab kita tahu di time frame yang ketiga ataupun dalam kes ni H1, candle tak boleh mid BB dia tak boleh cross over 200. Kalau mid BB dah cross over 200 di time frame yang paling rendah, kita dah boleh say no, sekarang ni price nak pergi ke weekly punya time frame. Sekarang ni price dah habis bermain di daily, sekarang ni price nak pergi ke weekly. So boleh tak kita sell? Kita boleh sell, boleh tak kita buy based on sini? Kita boleh buy tapi based on time frame H4. Sebab biasanya bila dah buat momentum ke atas, dia dah cross over di time frame ketiga daily tu, dia dah cross over di H1. Biasanya di daily kan dia dah buat momentum. Dia dah buat momentum, dia turun, lepas tu dia naik terus. Dia nak pergi ke weekly. Dekat weekly tu kita kena tunggu. Tunggu. Sebab apa? Aku selalu tanya, korang tak nak ke hold position lama-lama? Korang tak nak ke? Macam sekarang ni, kalau korang hold ni daripada sini sampai sini ni, korang tak nak ke dapat 300 pip? 300 pip masuk sekali. Tak payah layer. Masuk satu position 0.10, masuk satu position 0.10, korang hold. Selagi 20 tu atas, sekali selagi 20 di time frame ketiga, dalam case weekly ni H4 tu, selagi mid BB ataupun 20 tidak lagi cross over dekat 200, selagi itulah korang hold position. Selagi itu korang hold position. Tak perlu nak close position. Banyak bang. Banyak dia bagi ni. Seriously banyak. Kalau korang dapat close pun bila dia dah cross kan, biasanya korang still dapat dalam 100 atau sebab banyak dah sangat ni, dah 300 pip. Dah jadi 300 pip. Berapa minggu dah ni? 4 minggu. 4 minggu 1 bulan. Satu position je. 4 minggu bukan swinger lagi ke? Swinger lah. Apa lagi kan? Okey, itu adalah di CHF. So kita tahu sekarang AUD lemah, CHF kuat. So kita cari CHF yang dekat depan. Ada tak CHF yang depan dia CHF? Okey, kita nampak sini. Kita ada CHF JPY. Korang nampak tak apa aku nampak? Ni CHF JPY ni. Dekat weekly. Tadi scanner kita adalah based on weekly. Tapi tak ada lah CHF JPY dalam ni. Tapi kita boleh je ambil contoh. Macam ni kan. Kalau ada, disebabkan tak ada CHF JPY, kita ambil NZD CHF. Ada tak NZD CHF? Mana dah NZD CHF? Mana ni NZD CHF? NZD CHF. Dekat sini dia tulis CHF NZD adalah buy. Kalau NZD CHF dia adalah sell. Oh bang, banyak ni saya bagi, ya Allah, saya share dengan korang ni, saya bagi korang ilmu macam ni tau. Korang nampak lah, ini semua entry weekly punya bang. Ini semua entry weekly punya. Percayalah dekat saya. Kalau korang nak juga sekarang ada masih lagi ada momentum kan? Tandakan saja. Tandakan juga di daily. Bila korang tanda di daily, bila harga approach dekat daily, korang tengok daily ni maksud aku dekat MA50 lah. Okey. Di daily ni, di H4 MA50 ataupun black line, korang tengok monitor di H4 dan juga H1. Dia bermain-main tak? Ada potensi untuk turun tak? So kalau di H1 kita dah tahu kalau dia nak meneruskan penurunan, dia kena break EMA 50 dan juga EMA dia lah 20. Mid BB. Dia kena break juga mid BB dan juga EMA. Barulah dia ada signal. Macam case macam ginilah. Nampak dia break black line, dia break mid BB, dia bagi re-entry, dia turun. Ini kita nak. So biasanya kalau macam gini, kalau korang nampak di daily sebegini, kebiasaannya bila candle tu dia approach 50 di time frame daily atau mana-mana time frame dia approach 50, korang tandakan, lepas tu korang pergi dekat time frame yang lagi besar. Biasanya dia akan bagi satu re-entry di time frame lagi besar. Nampak? Dia mesti bagi macam ni. Dengan syarat pair tu mesti trending. Pair mesti trending. Trending bermaksud kalau dia downtrend,
Kalau dia downtrend, dia mesti 5-10, high dengan low berada di bawah MACD. Yang ini sekarang ni, apa nak jadi ni? EMA masih lagi di atas, tapi kita kena faham dekat sini EMA dah break. EMA sekarang ni dia dah break. Dia dah break EMA 50. So dia ada potensi untuk dia tahu. Kita nampak bentuk BB ni bentuk mid BB ni dia dah menjunam macam ni tau. Dia dah menjunam macam ni. Maksudnya dia nak turun. So kita ada satu ataupun dua lagi re-entry position, apa orang kata, chance untuk kita entry di weekly. Kita nak entry daily boleh. Pergi dekat daily, kita tandakan di daily. Kat mana point of re-entry. Okay. So banyak aku dah tunjuk kat korang banyak dah benda ni. Euro AUD. Aku dah kata AUD lemah kan? Daripada minggu lepas aku kata AUD lemah. Okay, mana Euro AUD? Masuk. Euro AUD. AUD lemah kan? Bila AUD lemah, Euro AUD. AUD tu lemah, AUD dekat belakang, maksudnya pair di depan dia mesti naik. So sekarang dia tengah naik ni. Weekly ada chance. Sekarang dah naik. Kita boleh tandakan di weekly. Dia dah naik melepasi di atas ni. Daily ada chance. Daily pun ada chance, boleh tanda. Korang tanda je. Bila harga sampai, korang filter dekat H4 dengan H1. Apa dia H4? Dia mesti approach black line ataupun EMA 50. Apa dia rule di H1 ataupun time frame ketiga? Dia mesti approach 200. Dan dia boleh break je 200 tu sikit. Dia akan break sikit. Lepas tu dia buat satu candle break EMA 50 dan juga mid BB. Kemudian dia akan bagi re-entry dan dia teruskan perjalanan. Okay? Macam kes dalam ni lah. Satu kes aku tunjuk yang kat sini. Dia approach, dia turun, dia approach 50. Okay. Kemudian dia pergi dekat sini. Dia mesti break mid BB EMA 50. Dia break EMA 50. Dekat sini atas kita filter re-entry dekat sini valid tak? Ni, filter dekat re-entry dekat sini valid tak? Kalau dia tak valid, kita kena abaikan. Okay. Kemudian kita tunggu dia approach dan kita tunggu lagi dia break lagi sekali. Dekat sini baru dia break balik. Sini, area sini dia break 50. Dan baru kita boleh re-entry dekat sini. Sini kawasan re-entry. Kemudian dia jalan. Adalah beberapa pip. So, bila dia jalan ni kita tunggu. Dia cross tak 200? Dia tak ada cross lagi 200. Maksud cross 200 ni BB cross over 200. Tak ada lagi. So, sekarang ni kita still lagi pole position. Di daily based on daily time frame. So sekarang ni kalau kita masuk dia dah sampai lebih kurang dalam 200 pip lebih, 233 pip. So moral of the story, apa yang aku boleh simpulkan adalah minggu hadapan kita boleh kata CHF dalam keadaan pair yang kuat, strong. CHF strong. Korang cari saja mana dalam boleh based on 3 lah yang ada dalam, minta maaf, yang ada dalam ni. So CHF ada NZD CHF, Euro CHF, CAD CHF, AUD CHF. Mana-mana yang belakang dia CHF, korang sell. Yang mana belakang dia CHF, korang sell. Sebab kita punya scanner ni CHF dekat depan. Kalau dalam broker korang ada CHF Euro, CHF NZD, korang kena buy lah. Okay, kalau Euro, kalau sekarang ni kita tahu CHF kuat, AUD lemah. AUD tengah lemah. So cari position untuk sell di AUD sahaja. Korang clear tak benda ni? Ada lagi tak kekeliruan macam mana aku nak cari pair? Pair mana yang aku nak trade? Ada soalan tak? Pair mana yang korang nak trade? Ada tak? Boleh selesai tak masalah tu? Selesai tak masalah tu bila ada scanner? Ini soalan aku nak tanya. Selesai tak masalah tu? Masalah tu ada lagi tak? Ada tak nak tunggu gold je? Ada tak nak tunggu gold je? Nak masuklah pair gold kan? Tapi tak tahu gold tu tengah apa sekarang? Gold tengah sideways bang. Daily gold tengah sideways. Kalau pergi weekly pun dia sideways. Benda nak trade gold. Faizal cun Clear Faizal bila kau dah tahu macam mana nak scan ni Faizal, baru kau boleh tahu. Okey, pair mana aku nak masuk, macam mana aku nak masuk. Macam mana aku nak masuk tu aku dah tunjuk dekat kita punya sharing sebelum ni. How to, macam mana nak masuk. Position, nak entry macam mana. Kena faham untuk buat duit dalam mana-mana financial instrument pun, trending adalah satu cara untuk buat duit. Contoh aku senang cerita dululah. Contoh, pernah dengar harimau menangis tak? Harimau menangis. Harimau crying tiger.
daging harimau menangis. Pernah dengar? Dulu waktu top 2018, 2019, 2020, berapa ramai orang buka bisnes daging harimau menangis. Sama dengan dulu yang air, orang jual air kopi, moka lah apa tepi jalan tu kan. Yang satu jug RM5 dulu berapa ramai orang jual tepi jalan. Disebabkan dia trending, berapa ramai orang buat duit dengan jual benda cup tu. Sama macam instrument market. Korang kena cari benda yang trending saja. Okey? Kalau korang tak percaya, aku tunjuk lagi sekali. Okey, penapis ni, kita gunakan penapis apa? Bollinger upper band, bawah akhir. Sekarang ni kita tukar. Kita tukar pergi Bollinger Bollinger lower band. Kita pergi dekat bawah. Kita cari Bollinger. Mana binatang Bollinger ni? Bollinger lower band. Allah. Bollinger lower band. Dia mesti berada di atas nilai akhir. Weekly. Sama tak? Tadi CHF AUD kan? Sekarang ni CAC CHF, Euro CHF, NZD CHF, AUD CHF. Maksudnya CHF kuat. Sekarang ni sell. So pair-pair yang lawan dengan dia adalah mesti jual lah. So AUD CHF dekat belakang. Tadi CHF dekat depan, ini CHF dekat belakang. So CHF yang dekat belakang ni ada 1, 2, 3 dan 4. Kita ada dekat sini. Kita ada sini, sini. 4 CHF. AUD lemah kan? AUD dekat belakang depan AUD lemah. So AUD based on sini, AUD lemah. Kita dah tahu. CHF paling kuat, AUD paling lemah. Sama sahaja kita punya scanner. Sama sahaja. Nah, sekarang persoalan dia. Kita dapat tak dapat macam mana apa pair yang kita nak trade pada minggu hadapan? Dapat tak dapat? Pair mana kita nak trade? Kita tak sentuh pasal teknik Kini kita sentuh pasal pair sahaja. What is pair? Pair mana yang kita nak trade? Korang gagal scan, korang meraba lah. Sebab apa aku nak cakap macam tu? Kita ada banyak pair. Kita ada terlalu banyak pair. Korang tengok berapa banyak pair kita ada ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, pair aku ada dalam aku punya broker. Mampus kau nak tahu mana satu yang ada trending. Takkan minggu-minggu kau nak kena buka satu. Dah lah kena buka satu-satu, kena cari pula monthly pula, weekly pula, daily pula. Lama-lama kau pun penat lah trade forex ni. Tak boleh buat duit. Tak tahu macam mana nak cari benda nak trade macam mana. Salah siapa? Salah kita dan keluarga kita. Jelas tak? Komen lah, bagilah komen. Khairul Anas kata CHF strong, AUD weak. Bagus Nas. Khairul, okey Khairul. Dapat tak? Dapat something tak? Muhammad Alwi kata clear, bagus. Mike said clear, good. Mike, anything Mike yang you tak faham, you don't understand? Apa yang you tak faham ke? Faizal, ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham tak? Dapat. Oh, bagus Mike. Aku suka Mike. Kalau korang dapat aku rasa seronok Aku rasa syukur sebab korang dapat ilmu yang aku share. Ilmu ni alhamdulillah, macam aku cakap semalam, mungkin Allah bagi aku insight ataupun awareness kan. Sebab aku gunakan trading view ni. Dulu aku gunakan trading view ni untuk scan tau. Untuk scan bursa. Korang tengok waktu aku scan bursa, aku ada banyak scanner. Contoh ini kita boleh pilih Malaysia. Okey, nampak ni aku punya scanner ni. FA, uptrend, swing daily, swing weekly, indie scanner, bulanan, trend band. Aku banyak scanner dulu dekat bursa. So, bila aku join forex pada tahun 2019, aku start trade forex ni, aku terfikir-fikir, kenapa ada orang ni masuk macam ni? Lepas tu kenapa orang ni boleh cari pair macam ni? Dan aku cuba cari dekat YouTube. Ramai orang yang
dia share kan, nak kira manual, dia nak kira, senang cerita susah aku nak buat. So kemudian bila aku pergi ke forex kan, aku nampak ada penyaring forex. So kita punya BBMA, kita faham BBMA yang Tuan Omar ajar, BB is the most important. Sebab tu nama ni BBMA, dia bukan MABB. Dia BBMA. So kita tahu kita nak kena cari market yang trendy. So kita faham market trending ni dia mesti candle tu close di luar BB ataupun candle tu berada di dalam BB. Candle tu ada di dalam BB, cuma dia dalam keadaan BB tu ke bawah lah. So kita kena scan pair-pair yang macam tu. Bila kita dapat scan pair-pair macam tu, barulah korang boleh buat duit. Baru korang boleh buat duit sebenarnya. Kalau korang tak tahu macam mana nak cari pair-pair tu, itu masalah. So lagi sekali aku terangkan, technical, kita kena pergi ke Bollinger Band. Bollinger Band, lower band ataupun Bollinger Band upper band, dia mesti berada di bawah akhir. Akhir ni maksudnya nilai lah. Kemudian kita dah dapat, kita pergi tengok chart. Yang ini kita boleh save. Okay? Save sini sebagai uptrend. Okay? Uptrend ni maksudnya kita boleh scan ni lah, simpan, dan kita simpan. Okay. Dan kita buka lagi satu, kita menetapkan kesemuanya balik, kita setting balik, kemudian kita pergi ke bawah, kita cari Bollinger Band. Mana Bollinger Band? Ni Bollinger Band ni dia mesti berada di atas nilai akhir. Okey. Dan kita menetapkan kesemuanya. Lepas tu kita pangkap, kita dah dapat benda yang sama, kita simpan. Sebagai saringan ini downtrend. Simpan. Okey, dapat. So kita ada dua scanner, downtrend dengan uptrend. Every week, every day, korang just tukar dia punya ni je, dia punya time frame ni je. Korang nak tukar daily ke, korang nak tukarkan weekly ke, korang nak jadikan dia monthly ke, tak ada masalah. Okey. Ada persoalan? Bagilah soalan. Alah, takkan aku sorang-sorang je syok-syok kat sini kan. Bagilah soalan. Ada soalan tak? Aku nak jawab soalan Mike. Mike, boleh aku jawab soalan kau yang semalam kau tanya? Semalam Mike tanya, macam mana kita nak kena pasti perubahan trend? Mike, semalam Mike ada tanya kan, macam mana kita nak identify market tu berubah? Senang je Mike. Senang je Mike, market tu berubah. Aku buka dah spare. Ke ni? Ke ini? Ke mana? Ke ini? Ke ini? Ke ini? Mana-mana lah, tak kisahlah mana-mana je. Mike punya soalan semalam adalah macam mana kita nak tahu market tu berubah. Mike, aku jawab soalan kau Mike. Okay. Pertama, soalan yang aku nak tanya balik dekat Mike adalah soalan, yang ni nak dikatakan market berubah ni pada time frame yang mana? Adakah pada time frame 1? Adakah pada time frame 2? Ataupun pada time frame yang ketiga? Okay. Pertama, kita kena faham soalan tu. Okay. Pertama, kita kena faham soalan tu. Dan kita kena faham, satu, kita nak buat duit dalam trending market. So maksudnya, kalaulah market tu berubah, dia mesti clear perubahan. Maksud clear perubahan, kalaulah daripada downtrend ke uptrend, kita kena pegang 3 ataupun 4 benda. Pertama, kalau dia downtrend yang kita faham, MA height, MA low dengan height 5, 10, dia mesti berada di bawah mid BB, mid BB mesti berada di bawah EMA. Dan bonus kalau EMA berada di bawah 200. Itu maksudnya market dalam keadaan downtrend. Kalau dalam keadaan uptrend, kita kena faham low, MA height low 5, 10 mesti ada atas mid BB. Mid BB mesti berada di atas EMA 50. Dan bonus kalau
EMA 50 berada di atas 200. Selagi dua benda ni tak berlaku, daripada uptrend ke downtrend ataupun downtrend ke uptrend, kita tak boleh mengatakan dia valid. Ini BBMA saja pegangan kita. Kita tak boleh mengatakan dia valid berubah trend. Okey. Tapi kita tak nak tanya, kenapa aku cakap semalam aku tak nak jawab soalan tu, sebab kau kena faham. Bila kita masuk di TF3, kita hanya monitor di TF3 saja. Apa yang kita monitor di TF3? Satu saja. 20 tu crossover 200 atau tak? 20 tu crossover 200 atau tak? Selagi 20 tak crossover 200, selagi itu kita hold position. Selagi mana 20 tak crossover 200 pada time frame ketiga, selagi itu kita hold position. Dan kita akan berubah trend. Perubahan trend yang berlaku di TF ketiga adalah bila downtrend, dah tahun downtrend, tiba-tiba dia berubah trend, dia berubah. Macam mana dia katakan dia berubah? Aku nak bagi satu contoh. Ada tak contoh yang aku boleh dapatkan kat sini? Nampak? Dia tak ada tau. Dia turun je. Aduh, penat aku. Korang kena faham pada time frame ketiga, kalau jadi macam ini, begini ni, korang pergi je dekat time frame nombor 1, dia mesti nak bagi re-entry. Kalau jadi macam ni, maksudnya 20 pun dah dekat dengan 200, 20 pun dah dekat 200, dia mesti nak bagi re-entry. Dekat time frame 1, dia bagi re-entry dekat area-area sini ni. Nampak? Dia bagi re-entry. Nampak nampak? 20 dekat dengan 200. 20 dekat dengan 200. Dia mesti nak bagi re-entry. So, perubahan trend yang betul-betul berlaku di time frame yang bawah ni, bila 20 tu dia dah berada atas 200. Itu kita boleh kata di time frame bawah. Kalau time frame atas pun sama. Dia membuat satu perubahan trend yang mana lepas itu dia naik ke atas. Dia ni. Tapi korang kena monitor juga. Sebab apa? Jangan tertipu. Kenapa aku kata jangan tertipu dalam kes macam ni? Ni kan, kita pun close position, kita pun nampak dia nak naik kan, tapi sebenarnya dia nak bagi re-entry. Kita kena pergi dekat time frame lebih besar. Sebab kita kena faham, dalam kes macam ni. Area sini. Korang kena faham satu benda. Kalau dia dah turun banyak, bila dia approach 50, dia mesti nak pergi ke time frame atas, iaitu weekly. Dia mesti nak pergi time frame atas, nampak? Dia nak pergi dekat sini. Nampak? Dia pergi kat time frame atas. Dan monitor dekat 5-10 high ataupun low tu, di time frame atas tu, sama ada dia break atau tak. Biasanya dia tak break. Kalau dia tak ada kekuatan untuk dia naik ke atas lah. Sebab itu BB ni flat. Dia dah tak ada kekuatan. So monitor dekat ni, okey, dah boleh re-entry. Dah tak ada kekuatan kan 50-an. Pergi dekat H4. Apa jadi dekat H4? 200 kan? Sekarang ni kalau dekat H4, kita tak boleh masuk sell lagi. Dekat H4 ni, sebab dia dah bagi point entry kan, kita nampak dia dah approach ni, tapi kita tak boleh masuk sell lagi dekat H4. Kenapa kita tak boleh masuk sell dekat H4? Kita punya rule 20 tak boleh cross 200. Ingat MACD 20 tak boleh cross 200. EMA 200 tak boleh. Dia tak boleh. Kalau dia cross, dalam kes macam ni dia cross. Ni dia cross ni. Dia cross kat sini, tak boleh masuk untuk sell. We cannot, tak boleh. Sebab sekarang ni ada momentum untuk buy. Nampak Dia bagi dekat sini dia bagi dekat sini ni, dia nampak dia macam dia naik. Dia naik macam ni. Okey, dalam kes macam ni, apa korang kena buat? Korang kena tunggu candle break clear 50. Candle break clear 50, EMA 50 di time frame ketiga. Dalam kes ni mana break clear? Okey, aku tanda. Ini clear tak? Dekat sini clear tak? Aku tak boleh besarkan ke arrow ni? Dekat sini dia break clear tak? Siapa boleh jawab soalan tu? Dia break clear tak dekat sini? Dia tak break clear. Dekat sini dia break, dia tak break. Mana dia break? Dia tak break kan? Sini dia break. Yang ini dia break. Clear break Clear break 20. 50 dia clear break.
Sini pun dia break. Sini pun dah kira dia break. Sini dia break. Sini pun dia dah break. Dah break, okay, dia dah break. Bila dia break, apa kita kena buat? Kita tunggulah dekat point of re-entry. Point of re-entry tu dekat sini lah. Dekat sini. Dekat sini. Waktu ni, kita tandakan balik di kawasan ni. Tandakan di kawasan re-entry. Kemudian kita pergi time frame lebih bawah. Ada valid tak? Okay, lepas tu dah jadi macam ini. Sepanjang ni lah kita hold position kita. Kenapa kita hold? 20 tak cross 200. Ni 20. Aku kata 20 ni mid BB Mid BB tak cross pun 200. Dan dia terus turun. H4 So maksudnya daripada korang point of entry dekat sini. Sampai mana ni? Sampai ke mana? Lebih kurang katalah dekat sini 197 pip 112 candle. Maksudnya 112 candle 4 jam. Kalau 112 candle 4 jam lebih kurang berapa hari Satu hari ada 6 candle 4 jam. 120 bagi 6. 112 bagi 6 berapa 20 hari. 20 hari. Lebih kurang 20 hari korang hold position. Based on daily lah. Kalau based on daily ni lebih kurang dalam 20 hari. Kalau aku kira lah dekat sini kan korang masuk lebih kurang 18 hari 20 hari. Macam tu lah Mike. Mike dapat tak Mike? Ini case yang contoh yang cantik lah. Aku tunjuk yang mana tak valid untuk re-entry di H4. Korang kena tunggu dia break. Kena tunggu dia break. Kenapa aku kata kena tunggu? Sebab sekarang ni 20 dah melepasi 50. 20 dah melepasi 200. 200 tu dah cross ke atas. Tunggu dia break. Bila dia tunggu dia break, point-point of re-entry macam ni lah korang nak full margin. Inilah kawasan-kawasan full margin. Dan korang boleh hold lama. Kena tengok chart tak? Tak payah tengok chart. Tunggu. Kalau korang nak gunakan FIBO as ni pun boleh. As apa orang kata, take profit pun boleh. FIBO pun korang boleh gunakan as a take profit. Macam mana nak gunakan FIBO as a take profit? Sini kan? Paling rendah. Tarik je. Macam ni. So dekat sini adalah korang punya first take profit. Dekat sini adalah second punya take profit. So dekat sini adalah 3 punya take profit. Dah. Dapat So berapa? Masuk dekat sini tadi. So kita dapat 61 pip. 120 pip lebih. So 246 pip. In progress. 200 pip. Biasanya aku ni trade sebelum ni asal close je, asal biru je close. ABC asal biru je close. Sekarang ni dah boleh dah hold position. Aku dah boleh daripada intraday, daripada scalper jadi intraday jadi swinger jadi position jadi investor. Barulah. Tepuk tangan. Yeay. Syok tak kalau dapat hold position lama-lama? Syok. Jangan lepas tu dah masuk. Janganlah masuk layer. Tak payah masuk layer bang. Kalau abang punya account tu ada $1,000. Okey, dan abang punya nak masuk entry tu 0.01 untuk standard adalah 10 sen untuk 1 pip. Okey, 10 sen untuk 1 pip. Maksudnya kalau account $100 tu nak jahanam, dia kena buat 1000 pip. Baru dia jahanam account tu. 1000 pip dia turun dengan naik baru dia jahanam. Tapi itu kalau 0.01 lah. Kalau kita gunakan 0.10, 100 pip account tu jahanam. 0.10, 100 pip account tu jahanam. Kalau kita gunakan 1.0, 10 pip account tu dah jahanam. Lebih kurang macam tu kot. Kalau tak silap aku lah kiraan dia. Aku pun taklah pandai sangat kira-kira macam mana. Tapi imagine aku macam tu lah. So korang kena, kalau korang nak full margin account korang $100, full margin dekat kawasan-kawasan yang berpotensi macam ni. Sebab itu Tuan Omar Ali kata apa? Sebenarnya bukan Tuan Omar Ali saja kata. Semua orang kalau korang trading pun nak kata apa? Sabar. Tunggu setup. Sebab itu
bila korang nak trade, kalau guna full cycle of BBMA, penat. Korang jadi confused. Kat mana aku nak masuk ni, kat mana? Korang jadi penat. So aku bagi senang, macam mana nak scan counter yang trending, dan macam mana nak ready untuk masuk position. Dan korang kena decide, macam aku tunjuk dekat sini, korang kena decide. Pair mana yang korang nak masuk. So kita dah ada tadi, kita dah belajar, aku dah share dekat korang. Pair yang trending adalah AUD lemah, CHF kuat. AUD lemah, CHF kuat. Itulah. Itu saja. Best tak? Best tak? Aku sebenarnya kalau korang dapat ni, aku seronok lah. Aku seronok. Sebab benda ni, macam aku selalu cakap, benda ni tak ramai orang share. Tak ramai orang share macam mana kita nak scan. Kita ramai cikgu ataupun guru-guru, dia ajar macam mana nak trade ni, macam mana nak trade ni, tapi kita meraba-raba macam mana aku nak scan, macam mana aku nak tahu pair mana aku boleh masuk, macam mana. So disebabkan korang penat nak scan, korang akan mula terjebak dengan signal-signal. Betul tak? Betul tak? Korang dah terjebak dengan signal. Grup ni bagi signal ni, grup ni bagi signal ni, grup ni bagi signal ni. So korang pun dah mula nak masuk. Abang, kalau abang nak join signal ni, abang kena bayar $50 bang sebulan. Kita pun bayar $50 sebulan. Padahal duit tu boleh dipo. Setahun dah $600. Boleh dipo kena duit tu. Semata-mata kita nak signal. Padahal kalau kita scan, kita dah ready. Kalau korang nak main scalper, korang kena subscribe TradingView. Subscribe TradingView, bayar. TradingView ni berapa ringgit? Mahal lah bang, TradingView ni bang. Aku tunjuk kat kau ni naik taraf. Naik taraf ni korang nampak bulanan berapa? $14, $15 lah. Pro berapa? Dia ada bagi tahu lah Pro berapa chart. Petunjuk. Lepas tu dia ada scanner, berapa scanner selang masa sesuai. Amaran pelayan CC20. Kalau refer friend dapat carta per tag. Kalau basic dapat 1 tau. Ni peranti pada yang sama. Ulangan bar. Lepas tu mana lagi scanner. Scanner tak silap aku berapa bilangan sesuatu. Okey, bilangan sesuatu ni maksudnya berapa yang korang boleh letak. Dekat kita punya dalam tu kan, macam dalam case ni kita boleh letak macam ni kan. Let's say aku pangkal, aku letak 1, 2, 3, 4 kan. Lepas tu korang boleh buat macam ni. Macam ni 4 kan, ataupun macam ni. Ataupun macam ni 4 kan. So korang nampak. So dia ada scanner. Scanner tak silap aku yang ini, kalau korang subscribe, korang boleh scan daripada 1 sampai 1 minit tu. Tak silap aku lah. So ada dia. Kalau korang ambil tahunan, dia mahal sikit lah. Tahunan ni USD 155. Tapi daripada korang rugi-rugi nak bayar scanner dekat orang, baik korang subscribe benda ni $155 setahun. Kemudian korang buat scanner kan. Buat scanner, jual kat orang. Charge lah kalau abang nak masuk grup Telegram saya, $10 sebulan bang. $10 bang sebulan. $10 baru RM30, RM40 kan. Abang tu pun bayar. Kalau dalam tu ada 1,000 orang yang subscribe kita punya scanner, asyuk. Asyuk. Aku dah ajar basic, aku ajar korang buat duit pula. Aku dah ajar lah korang macam mana korang nak buat duit kan, dengan scanner je. Boleh je. Tapi aku tak charge lah korang. Sebab ilmu ni, kalau aku mati nanti, lepas tu korang gunakan ilmu ni, dalam kubur aku harap dapatlah doa daripada korang kan. Korang guna amalan ni. Amalan bukan sesat amalan baik ni. So baik, baru nampak jalan. Mantap. Faizal Fadilah mantap. Khairul Anas terbaik. Bagus Nas. Khairul, Faizal bagus. Korang gunalah ilmu ni every week buat. Maybe nanti kita boleh buat live in the future together. Apa pandangan korang kan. Korang dah boleh bagi pandangan dah. Macam mana nak scan. Kenapa aku tak minat dengan pair ni. Korang boleh jawab. Kalau orang tanya, bang USDJPY. Oh bang USDJPY saya tak minat. Kenapa saya tak minat? Sebab tak trending. Saya tak minat USDJPY sebab tak trending. Itu je jawapan dia. Profesional tak jawapan? Profesional loh. Jawapan profesional lah. Sebab apa saya tak minat USDJPY? Sebab dia tak trending. Kalau dia trending, saya minat.
Kenapa USDJPY dia tak trending? Sebab dia tak keluar dalam scanner saya. USDJPY saya tak minat sebab dia tak keluar dalam scanner saya. Wah, abang ada scanner? Ada. Nak masuk grup scanner saya? $10 sebulan. Buat duit macam tu buat duit macam tu. So, daftarlah. Daftar TradingView. Korang boleh masuk di tradingview.com. Lepas tu korang boleh pergi ke bahagian kanan ni dan korang boleh daftar. Percuma sahaja. Penggunaan dia pun untuk scan pun percuma. Pergi ke bahagian penyaring ni, ada juga community orang yang share idea, orang yang share script, orang yang bagi macam-macam. Dan dekat dalam ni, korang boleh buat korang punya, apa orang kata, indicator sendiri. Boleh buat indicator sendiri juga dalam ni. Untuk TradingView ni lah. Aku dulu pernah cuba-cuba tapi dah ada BBMA kan. Buat apa aku nak buat lagi kan? Ada je. Lepas tu korang boleh simpan macam ni kan. BBMA, Lite ni, Omar Ali. Ada je dalam ni. Tak ada masalah. Korang boleh simpan. Okay? Jelas? Dia bagilah sini. Ini nampak dia ada 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, 45 minit pun ada. Yang bukan-bukan tu dia punya ni siap 1 second pun ada weh. Hui, tak nak terlepas entry kan, 1 second terus. Tapi market tak jalan lah sekarang. Hui, gila babi. Hui, gila doh. Gila. Betul tu, betul Faizal. Faizal Faizilah, betul. Belajar. Sebab tu lah, join. Aku ni share dengan korang ni, bukan aku charge duit tau. Aku buat free je untuk korang. Dan ilmu ni, believe me ilmu ni, dalam Forex Malaysia ni aku rasa, scanner ada lah orang buat scanner kan. Diorang kira-kira, lepas tu keluarkan indicator scanner dan diorang jual apa semua. Bagi aku benda tu renyah lah. Aku scan macam ni je. Every week aku scan macam ni je. Every week aku scan macam ni. Ada soalan? Kita ada 9 orang. Ada soalan? Ada komen? Sekarang dah jam 11 minit malam. 1 hari bulan 8. Esok 2 hari bulan 8 adalah hari untuk kita trading. So, decide. Bila korang dah scan malam ni, dan korang decide. Apa trend aku nak masuk. Kalau dah dapat dekat sini, pergi dekat H4. Kalau korang jenis intraday, pergi dekat H4. Check dekat H4. Apa berlaku di H4 dan H1. Tapi yang penting, ini yang trending sekarang lah. Yang penting korang dah tahu, daily trending. Okay, CHF adalah pair paling, mata wang paling kuat. AUD adalah mata wang paling lemah. Script dekat TradingView tu boleh copy ke? Script. Aku rasa boleh. Lepas tu kau boleh alter sendiri. Lepas alter sendiri tu kau boleh save. Faizal. Last aku buat, aku rasa boleh kot. Aku dah lama dah tak buat apa script tu. Aku dah lama tak buat sendiri punya ni kan sendiri punya indicator. Dia boleh create. Aku dah lama tak buat kan. Aku tak tahu. Faizal Salim ada dalam ni. Faizal Salim. Mike ada dalam ni. Khairul. Aku suka betul lah dengan komen Khairul tu. Khairul kata terbaik baru nampak jalan. Aku suka sangat. So maksudnya berkesan lah apa yang aku share dengan korang. Kalau market dah jalan, gunakan H4. Kalau korang subscribe, gunakan H4. Kalau korang subscribe lah. Kalau korang jenis ni kan. Yes ada. Bagus. Yes ada. Kalau korang subscribe, sebab saya ada follow cikgu dekat TradingView. Ada follow cikgu. Cikgu mana kau follow? Nak screen berapa kali baik? Zal. Okay, nak jawab soalan Faizal ni, nak screen berapa kali baik? Zal, dia depend on time frame mana. Sebab tu aku cakap, memandangkan aku ni jenis seorang yang trader yang jarang masuk market, aku hanya masuk based on pada ni je lah, daily dengan weekly. So, kalau aku weekend, aku scan macam ni, aku dah tahu pair mana aku nak masuk untuk entire week minggu depan. Tapi kalau engkau guna H4 Zal, engkau kena scan. Kalau kau ada H4, kau kena scan pada market tu berjalan pada hari tu. Maksudnya, sebelum kau nak masuk, kau kena scan dulu time, yang mana yang ada kekuatan, sama ada downtrend atau uptrend untuk kau masuk. Tapi TradingView ni, kau kena bayar lah kalau kau nak scan untuk H4 dengan H1. Kau kena bayar. Manakala dia hanya guna untuk monthly, weekly dengan daily, dia sangat sesuai untuk akulah.
Sebab aku memang jarang aku jadi intraday. Tapi kalau aku intraday, aku based on daily punya chart. Sekarang kan kita dah scan daily. Betul tak? Kita kan dah scan daily. Let's say macam downtrend ni, kita pergi dekat daily. Kita kan ada Audi CAD. Lepas tu kalau kita pergi uptrend, kita kan ada dua, AUD CAD dengan Audi CHF. Untuk daily ni kalau Audi CAD dengan Audi CHF ni, dia jadi downtrend lah, kena sell. Sell AUD CHF. Oh, ini paling cun AUD CHF. Sebab kita tahu CHF paling kuat, AUD paling lemah. So kita pergi dekat AUD CHF, kita buka chart dia, kita pergi daily. So yang ini paling lemah. So yang ini kita dah tahu H4 ada potensi tak untuk dia turun lagi? Ada. Kita tanda je. Tapi kalau dah banyak sangat point of re-entry dia bagi, macam ni satu, lepas tu dia bagi lagi satu dekat sini. Ini pun sikit lagi dia bagi. So aku dah tak minat dah untuk entry di H4. Aku dah tak minat dah. Sebab aku hanya tunggu, sebab dah bagi 3 tau. Aku hanya tunggu di daily pula. Aku tunggu di daily. Tunggu tanda. Dekat daily, kalau dia turun ni, dia baru bagi sekali. Dekat sini dia baru bagi sekali. So ada lebih kurang 1 ataupun 2 kali lagi. Dan sekarang ni pun BB tengah buka. Kalau lah dia break katalah dekat sini. Dia break sini, dia nak pergi mana agak-agak. Aku bagi tahu. Teknik dia aku tanda dekat sini. Confirm dia pergi dekat weekly. Nampak? Weekly. Tunggu dia entry dekat weekly. Tunggu dia entry dekat weekly. Weekly bagus, baru sekali je. Dan sekarang ni tengah momentum sell. Di weekly. Banyak ni. Ini lazat ni. Kalau macam ni, korang kena tunggu lebih kurang 1 ataupun 2 minggu ataupun 3 minggu. Untuk candle tu naik ke atas, dia bagi re-entry di weekly. So maybe pada penghujung bulan 8, dia akan bagi re-entry sekali untuk weekly. Bila dia bagi re-entry sekali, korang maybe boleh sell penghujung bulan 9 ataupun penghujung bulan 10. Kalau bagi weekly. Tapi dengan syarat monitor di H4. Monitor di H4, mid BB crossover 200. Selagi mid BB tak crossover 200 di H4 dalam case ni kat sini, selagi mid BB abang kita ni dekat sini dia tak crossover yang 200 dekat atas ni. Mana dah 200 dekat atas dia hilang. Ni. Selagi dia tak crossover 200 ni, selagi tu korang hold position. Entry di weekly. Chief ada Telegram tak? Tak ada. Harold Anas tak ada. Tak ada Telegram. Aku akan buat Telegram bila aku nak scam orang. Bila aku nak scam orang, aku buat Telegram. Aku akan buat Telegram bila aku nak. Telegram apa, Nas? Harold nak Telegram apa? Benda aku tunjuk kat kau ni. Kalau kau tak jelas, Harold, kau komen je dekat aku punya page ataupun kau PM aku dekat personal punya Facebook. InsyaAllah aku balas. Alright. Faham Zal Cun. Zal, aku sangat-sangat nak bantu kau lah sebenarnya Zal. Aku nak bantu kau dah sebab kau member lama aku kan. So aku nak tolong kau. So macam mana kau nak tolong diri kau, kau tengok aku apa yang aku buat. Lepas tu kau praktikkan apa yang aku tunjuk kat kau. InsyaAllah kalau kau praktikkan benda yang ni, daripada kau punya potensi yang dulu 50-50 tu, kau kata ini buy ke sell, ini buy ke sell, dia dah akan kurangkan. Dia akan kurangkan kau punya thinking 50-50 tu. Sebab kau dah tahu, motor kita, trending is money lah. Trending is money. Maksud trending is money tu, kita pun tahu trending. That means trend. Making money is between uptrend or downtrend. Tu je. Sideways is not trending. Sekarang ni trending apa? Kes COVID. Tu trending lah. So siapa-siapa yang ada bisnes berkaitan dengan COVID, dia tengah up. Siapa ada kaitan dengan COVID? Siapa nama Top Glove? Sebab tu Top Glove kilang tak tutup. Tengah trending kan? Kalau tutup rugi lah. Top Glove, Pfizer, itu market yang trending lah. Market tengah trending. Apa yang downtrend sekarang? Downtrend property. Siapa yang beli rumah sekarang, duduk sendiri untung. Tapi siapa beli rumah menyewa dan sewakan, rugi lah. Beli rumah 1,000, sewa 500. Rugi 500. Sebab market tak trending. Kita hanya make money dalam market yang trending sahaja. Tapi sebelum market tu trending, waktu dia dah mula trend. Dalam kes ni, waktu dia mula trend tu yang kita nak masuk.
Sebab tu Tuan Omar Ali kata bagi apa 1 dengan 2 atau 3. Itu dah paling cantik. Kalau kau dah ada 4, 5 re-entry, itu dah tolong hati-hati dah. Sebab dia akan reverse. Tapi biasanya dia akan reverse. Korang kena ingat aku tunjuk lagi satu lah. Aku tunjuk satu lagi contoh macam mana aku faham ni market trending ni. Aku tak faham market tak trending. Ni tengok yang dekat sini. Tengok yang dekat sini. Dia bagi re-entry. Dia turun, dia bagi re-entry kat sini. Lepas tu dia bagi re-entry dekat sini. Okey. Kalau dia reverse ni naik atas, apa yang sedang dia buat sebenarnya? Kita kena faham TF2 ini misteri MA50. Misteri MA50. Misteri MA50 bila dia approach MA50, kita terus pergi ke time frame atas dia. Kita dah tak, katalah sekarang ini, waktu ini kita jadikan dia sebagai TF1. Sini kita jadikan dia TF1. TF1 ni maksudnya TF yang kita tengah trade. Ni kita tengah trade TF ni sekarang di H4. Dan kita pun re-entry. Bila dia break dan dia naik ke atas, kita kena tengok dia MA50. Dia approach tak MA50? Bila dia approach MA50, kita dah tahu dah. Sebenarnya dia tengah pergi dekat kawasan MA510 di time frame lebih atas. So kita pergi ke atas, nampak apa jadi? Nampak tak apa jadi? Sebab itu kalau korang perasan, bila trending bila market tengah trending, kalau korang perasan, bila market tengah trending, ni kalau market tengah trending yang macam ni, biasanya yang ini ni, di time frame bawah dia adalah 550. Ni, break 550, di time frame ketiga mesti 200. Itu je. Itu je korang kena faham. Itu sahaja yang korang kena faham. InsyaAllah, Alhamdulillah. Sekarang cikgu masih trade bursa ke? No. Aku dah tak trade bursa. Kenapa tak trade bursa? Bursa kita ni tengah trending sekarang, tapi tengah trending down. Bursa tak boleh buat dua ni. Tak boleh sell dengan short. Buy dengan short. Buy dengan sell tak boleh bursa. Bursa hanya make money bila kita buy je. So bursa sekarang overall market tengah trending down. Aku dah scan semua, banyak counter aku scan based on sektor apa semua, tak ada yang menarik. Tak ada yang menarik. Even sebab korang kena faham bursa ni, satu dia based on korang punya modal. Untuk bursa tak boleh 1000 bang. 1000 tak cukup. Kalau kau 1000, kau hanya boleh scalper sahaja dan kau main counter bawah 10 sen. Kau kena main counter bawah 10 sen. Masalahnya bawah 10 sen ni banyak counter-counter jahanam. Counter-counter bawah 10 sen. Kalau kau nak kena trade yang cantik, counter atas RM1. Tapi masalahnya kalau 1000, kau baru boleh beli 10 lot. Sebab satu lot bursa 100 unit. Satu lot bursa 100 unit. 10 lot bursa baru 1000 unit. Kau hanya boleh beli 1000 unit kalau kau ada RM1000. Bursa nak sedap kau kena ada 10,000. Masuk kalau kau ada 100,000. Ada aku punya remiser aku. Dia remiser dan dia buat kelas. Dia punya wife dia trade. Dia guna modal besar 100,000 kan. Trade seminggu dapat 20,000, 30,000, even market downtrending. Downtrend. Kita kumpul duit di forex. Korang trading dengan forex ni buat banyak duit, making money. Buat satu account, simpan 10,000, 50,000. Dan nanti bila market cantik, dump dekat bursa. Dan collect dividend every year. Minimum satu lot 100 unit. Betul? Satu lot 1 unit. Kalau counter tu harga dia 10 sen, 100 unit baru RM10. Satu unit, satu lot RM10. Kalau 10 lot RM100. Macam tu lah. Betul tu, betul. Jangan panggil aku cikgu tu. Aku bukan cikgu. Aku hanya macam korang juga. Umur pun bayar korang je. Loss pun dah banyak. Kita punya motor training is money. So kita tak trade ni. Saya pun duk
floating kat bursa. Aku pun floating dekat bursa. Aku floating, aku beli ni, aku beli Warren Sapura. Aku beli Warren Sapura. Aku beli Warren Sapura, aku pun tengah floating dekat bursa. Aku guna aku guna M online. Nampak akaun aku portfolio. Ni aku tengah floating. Naik 5 sen lagi tu, sekarang harga dia 0.65. So aku punya modal hari tu 1,400, sekarang 170. Aku tengah long 270. Kenapa aku beli ni? Aku beli Warren. Warren ni dia akan close tahun 2026. So lagi 5 tahun. So 5 tahun ni aku jangkakan tahun 2023 dengan 2024 minyak akan naik balik. Minyak akan buat comeback. Minyak akan buat comeback. So aku jangkakan je lah. So that's why aku beli awal-awal Warren. Sebab kita ingat bursa ni, kalau dia macam mana pun, dia tak MC. Bursa ni dia tak ada MC. Bursa hanya loss on paper. Bursa dia hanya loss on paper. Aku pun boleh, kalau korang ada akaun bursa, aku boleh ajar kat korang macam mana nak scan bursa. Aku boleh tunjuk lah dekat korang macam mana korang nak scan bursa. Scan bursa ni gunakan bursa sendiri, tak payah gunakan TradingView untuk scan. Gunakan bursa sendiri as a scanner, tak perlu nak scan guna TradingView. Tak ada leverage one to one, betul? Tak ada leverage one to one, betul? Account cash lah senang cerita. Account cash. Yang tak dibenarkan tu margin. Margin yang ada isu syariah ni kan, leverage kan. Tak ada leverage. Tak ada leverage one to one, betul? Ada soalan tak? Ada siapa-siapa ada soalan? Kalau tak ada soalan, aku boleh tutup sesi ni. Aku dah share ni. Korang boleh buat macam ni. Buatlah macam ni. Buat macam ni. Lepas tu decision mana korang nak buat. Buat macam ni. Every week pada masuk hari Ahad, masuk dekat TradingView buat macam ni. Buat. Sebab itu, kita kena tunggu. Dia istilah tunggu. Dia tak ada istilah, nampak ni terus masuk. Tak ada. Kita main istilah tunggu. Kalau korang tak boleh tunggu, tak boleh trade. Korang tak tunggu, korang tak boleh trade. Korang kena tunggu. Okay? Ada soalan? Sebelum aku tinggalkan korang, sekarang dah 11.26, aku cadang nak tamatkan session ni pada jam 11.30. Sebelum aku akhiri ni, korang kalau ada soalan, korang boleh cakap apa-apa begitu kat aku supaya aku boleh jawab. Yang penting korang tak hilang fokus. Dan korang faham ataupun korang tahu apa yang korang buat. Okay? Terima kasih perkongsiannya. Sama-sama Faizal. Faizal Fazilah, sama-sama. Kalau berminat, nanti Faizal, kalau ada masa kita scan ni pula. 2 jempol. Mike. Apa tu 2 jempol, Mike? Terima kasih 2 jempol. Jempol ni, Mike, dekat Malaysia, ada daerah jempol tau. You kena tahu. Mike Matani, dekat Malaysia ni, dekat Negeri Sembilan, ada daerah jempol. Jempol Negeri Sembilan. Ada daerah jempol. So 2 jempol ke apa? Aku nak kena cari masa 2 jempol Jempol in Indonesia. Oh, 2 thumbs up. Okay. 2 thumbs up. Okay. Oh, thumbs up. Fail lah aku. Aduh. Okay, dah 11.28. Aku rasa ini saja untuk malam ni. Aku harap ilmu yang aku kongsi ni bermanfaat untuk korang. Aku akan upload video ni dekat dalam YouTube. Korang boleh tengok dekat YouTube kalau korang perlukan penjelasan dengan lebih lanjut. So, aku akhiri majlis ni dan aku doakan sesiapa saja yang tengok video ni dan dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, berjaya dalam trading supaya korang boleh dapat ilmu yang aku kongsikan dan korang boleh follow ilmu ni, buat secara screen, dan nanti kalau ada masa dah lepas korang dah buat, korang dah entry dan berjaya, korang kena buat pula journal, trading journal, kena ada trading journal, baru korang boleh tahu
macam mana style of trading korang, kenapa style of trading tu mengarut, kenapa trading tu sepatutnya buy di high, kenapa korang buy di low, kenapa tak buy di high. So itu dah penting untuk korang tahu. Okay, aku harap ilmu ni aku dapat bagi tahu dan korang boleh amalkan ilmu ni, dan kalau ada salah dan silap aku sepanjang aku bagi tahu ni, harap dimaafkan lah. Okay, terima kasih sangat-sangat kerana sudi luangkan masa. Aku happy bila korang faham, dan sebenarnya apa yang aku bagi tahu ni untuk tambahkan kefahaman aku lah, bukannya aku buat semata-mata untuk korang. Sebenarnya aku buat ni untuk kebaikan diri aku juga. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi luangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat kita ada 3 sesi setiap minggu aku akan buat. Hari Rabu 10 malam, Sabtu 10 malam, Ahad 10 malam. Hari Sabtu untuk kita sembang tentang recap, dan hari Ahad kita akan sembang tentang scanner, dan hari Rabu kita akan sembang tentang apa kita punya position pada minggu tu. Okay, kalau korang ada position, kita boleh share dan kita boleh analisa sama-sama. Itu saja. Masih kerana sudi luangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.